نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Terima kasih pada pengurusi, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan muslim-muslimat berahmati oleh Allah. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang agak berat untuk kita bicarakan, iaitu berkenaan dengan kesudahan hidup kita dan permulaan kepada alam akhirat kita. Kesudahan hidup kita iaitu kematian, dan permulaan kepada alam akhirat kita juga iaitu kematian. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala pindahkan kita daripada alam dunia yang nyata ini kepada alam barzakh, sampai bila? Barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampailah hari yang manusia dibangkitkan di hadapan Allah di hari kiamat. Nak ataupun tidak, manusia kena hadap, dan manusia kena tempuhi benda itu. Dan itulah manusia yang selalu lari daripadanya, iaitu kematian. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa mati ini, waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Apabila datangnya kematian itu kepada kamu dengan sebenar-benarnya, nescaya itulah, kata Allah, benda yang selalu kamu lari daripadanya. Tidak ada manusia yang nak mati ni. Malah kalau cakap ha mati ni, marah. Apatah lagi bila pagi-pagi cakap ha mati, dia kata pagi mati dah. Nak cakap ha kematian. Cuma pada malam ini, kematian kita itu adalah bahagia ataupun kematian itu celaka. Wala'azubillah min zalik. Keadaan seseorang saat akhir usia yang dia miliki ini mempunyai nilai yang besar di sisi agama, sehingga dibahas oleh para ulama dengan perkataan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Malahan kita berdoa juga pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kerana itulah permulaan untuk manusia hidup lebih lama daripada manusia hidup atas muka dunia ini, iaitu kematian. Umur kita 60 tahun, kita mati lebih lama daripada 60 tahun. Hatta umur kita 950 tahun, kalau adalah Nabi Nuh mati lebih lama daripada umur dia. Dan perjalanan yang lama tu, manusia bawa bekal sikit, tiba-tiba perjalanan yang singkat atas muka dunia ni, dia bawa bekal banyak, iaitu bekal harta dunia.
Ke mana nak pergi sebenarnya kita? Kalau kita tanya soalan tu, ke mana nak pergi? Semestinya kita duduk termenung, aku nak pergi ke mana sebenarnya matlamat hidup atas muka dunia? Ya Allah, siapa hidup 40-50 tahun, siapa tak tahu matlamat lagi, resok lusa nak mati. Siapa tak tahu matlamat lagi hidup. Kalau kita tanya budak-budak sekolah rendah, apa matlamat cita-cita awak? Daripada darjah 1 dia boleh sebutlah cita-cita dia. Tapi kalau sampai dia kata 5 pun tak boleh sebut lagi cita-cita dia apa. Kita kata tak ada harapan dia ni. Kerana dia akan berusaha berdasar kepada cita-cita dia. Dia bercita-cita nak jadi doktor, dia akan berusaha atas cita-cita dia untuk jadi doktor. Tiba-tiba dia, awak cita-cita apa? Tahu. Tahu cita-cita saya nak jadi apa ustaz, saya pula tahu. Kata 5 dah. Kita kata ke dia, awak tak boleh. Awak kena letak cita-cita awak dan awak kena berusaha di atas cita-cita tersebut. Sebab itu impian. Hidup sebagai hamba Allah ni, cita-cita Al-Firdausil A'la, syurga. Siapa patah muka dunia nak masuk syurga? Hatta kepulauan helikat hak rambut macam seorang tepuan tu. Nah, dia kata apa? Ku nantimu di pintu syurga, dia kata. Sikit lah, bukan nak menyanyi dalam masjid tu. Nah, tapi nak bagi tahu rambut macam seorang tepuan masuk syurga juga, dia kata. Impian dia nak syurga. Tapi nak ikut jalan yang lain untuk ke syurga Allah tak boleh. Kerana wa hadza siratun mustaqiman fattabi'uh. Allah Ta'ala sebut. Wa hadza sirat. Inilah jalan yang lurus. Itu jalan Nabi SAW, jalan Islam. Fattabi'uh. Mungkin ikut. Kita diperintah supaya ikut. Dawala tattabi'us subul fatafarraqa bihim. Jangan ikut jalan yang lain yang boleh membawa kepada pecah belah. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti husnul khatimah ataupun su'ul khatimah bergantung kepada kita duduk di atas tariqah mana. Duduk atas jalan mana? Sama ada jalan ittaba'a hawa, jalan ikut hawa nafsu, dalam ibadahnya dalam perkara apa pun ikut hawa nafsu, ataupun ini jalan dia, hadza sirat mustaqim, iaitu jalan yang lurus, jalan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang pilih? Kita yang pilih. Siapa yang atur? Kita yang atur. Kerana kita yang nak melawan dengan hawa nafsu dan syaitan untuk capai husnul khatimah. Dan jikalau kita ikut nafsu kita, jadilah kita su'ul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam disebut oleh rawahul Bukhari dan riwayat yang lain, Nabi kata innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Satu lagi Nabi sebut amal dengan niat. Tapi amal seseorang tu niat yang baik akhir dia tu. Kerana ada orang yang awwalu hasanat wa akhir sayyiat. Ada orang yang awalnya baik tapi hujungnya tidak baik. Kita doa pada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal khair, berikanlah aku kebaikan masa aku buat ni, dan juga kebaikan ba'dahu, lepas daripada aku buat ni. Itu kebaikan masa hidup atas muka dunia dan kebaikan menuju Allah di hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Ta'ala sebut lagi, bagi nak samakan dengan hadis Nabi ni, maka kita kena usaha
merealisasikan, biar masuk betul-betul apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan wala tamutunna, jangan kamu mati melainkan kamu orang yang muslim, yang ini menyerah diri pada Allah. Yang pertama, orang beriman disuruh bertakwa. Iman makna percaya. Satu lagi dia kena takwa. Takwa ni buat apa Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang, disebut oleh khatib setiap kali Jumaat. Takwa yang mana? Ahaqqa tuqatih, yang sebenar-benar takwa. Depan orang apa begini, belakang orang apa begini. Takwa yang sebenar iaitu takut kepada orang, takut kepada Allah, sama ada dia rasa dia dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Kerana dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengawasan Allah 24 jam. Wala tamutunna illa, dan jangan kamu mati. Allah Ta'ala tak redha mati dalam keadaan lain. Wa antum muslimun, kecuali mati dalam menyerah diri pada Allah, Islam. Mati dalam Islam bermakna mati di dalam ikut Nabi SAW. Itu makna mati Islam. Sebab Nabi yang bawa Islam. Jadi kita nak mati dalam apa agak-agak? Tak minta hari-hari pun nak suruh mati dalam Islam, tapi amal yang kita buat tak sama dengan apa yang kita minta. Macam mana? Allah banyak munafik dengan Allah Ta'ala kita ni. Banyak kelentung, banyak tipu Allah. Kalau sembahyang sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang baik, tunjuk saja. Dah mu tak cari jalan yang baik, tunjuk ni sekali dengan cari. Ni dia jalan baik, ni dia jalan eloknya begini, hak Nabi ajarnya begini, hak Nabi tak ajarnya begini, hak Nabi buatnya begini, hak Nabi tak buatnya begini. Berasa tak sedap lagi, syaitan pun duk mari jek, duk mari cocok hati kita. Tak apalah, mau ikut hak lain pun tak apa. Masalah manusia bila buat satu perkara, merasakan apa yang dibuat itu agama, dalam apa sahaja perkara. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, Nabi sebagai panduan utama. Apa-apa pun Nabi dulu. Sebab tu dia kata wala tamutunna. Kita ambil yang ni malam ni pun boleh kau kata, boleh kira dah. Wala tamutunna, mu jangan mati, bermakna aku tidak redha mematilah keadaan lain. Wa antum muslimun, kecuali matimu mati yang menyerah diri kepada aku. Dosa yang kamu buat, kamu bertaubat pada aku. Apa sahaja yang kamu lakukan, kamu bertaubat pada aku. Kerana apa? Kena minta dengan Allah Ta'ala, kerana dialah yang nak memberi kepada kita. Dengan syarat kita minta dengan Allah. Ni minta dengan Allah tapi tak bersungguh. Minta nak suruh orang minta dengan Allah, dia tak minta dengan Allah. Nak suruh ustaz minta, nak suruh Tok Lebar minta. Dia duk rasa bahawa doa dia tu tak mustajab. Yalah, aku heran sungguh manusia ni. Nak dia duk rasa bahawa dia duk minta dengan Allah tu tak mustajab, padahal dia yang mustajab minta dengan Allah ni sebab apa yang dia nak. Dah dia rasa aku ni duk rasa banyak dosa dengan Allah ni, duk rasa gini, duk rasa gini. Nak suruh siapa minta suruh ustaz minta, ustaz tak ada dosa dengan Allah, tok imam tak ada dosa dengan Allah, tok Lebar tak ada dosa. Nak minta dengan siapa? Ambil berkat sikitlah, minta suruh budak-budak tahfiz minta. Siapa dia mari ajak agama kita pun tak tahu. Sebut begini orang marah. Lantak pergi nak marah pun. Tapi nak sebut begitu. Ini agama tuan-tuan, ni bukan perkara main-main. Dah tak boleh suruh orang minta. Boleh suruh orang minta. Kita nak suruh orang lain minta, boleh. Dengan syarat awak minta sungguh ke tak?
Awak tu bersungguh ke nak minta Allah? Bersungguh lah Ustaz, kita minta lepas kali semayang minta. Minta dalam semayang tengah malam. Dalam sujud yang lama dengan Allah tu. Allah Ta'ala nak bagi tu. Saat aku hampir dengan hamba-Ku, ketika mana hamba-Ku sujud pada aku. Saat yang mana hamba aku hampir dengan aku, ketika mana hamba aku sujud. Hampir makna dekat dengan Allah. Maya sunat bangun tengah-tengah malam, sujud pada Allah Ta'ala lama, minta dengan Allah Ta'ala lah hati, nak apa? Oh, tak rasa mustajab. Tak rasa mustajab. Hak rasa mustajabnya beri duit ketuk lebah RM50, hasil lebah mai hajat. Hak tu hak mustajab. Tok lebah pun mai hajat. Orang duk gula ayam, gula kambing lagi sampai tambah. Duk rasa begitu agama, duk rasa begitu. Allah. Kita dengan Allah tuan-tuan, kita dengan Allah. Yang mana terang Nabi kata mu, ada masalah mu, Nabi kata kamu ada apa, kamu ambil air semayang, mu ambil air fa'ahsanal wudu, mu ambil air semayang dengan baik, kemudian mu semayang 2 rakaat, kemudian kamu minta dengan Allah. Kamu kita dulu bersungguh kita minta dengan Allah, bersungguh kita minta Allah, bersungguh minta dengan Allah. Tiap-tiap malam bersungguh. Ni minta sekali 2, bangun tengah malam, tahu tak ada jalan, nampak Tuhan macam tak berkenan. Mu Tuhan ke dia Tuhan? Dia Tuhan. Ud'uni, minta dengan aku, fa astajib lakum, aku akan bagi pada kamu. Tunggulah. Nak kita ustaz duk minta lama dah, nak bini 2 ni tak boleh lagi. Tak apalah, Tuhan nak bagi bini lah syurga tu. Kalau apa tak boleh bini dalam muka dunia ni. Tak boleh bini tu bukan pasal Tuhan, pasal mu menakut bini. Tu je bukan orang sini lah. Orang tempat lain lah tu. Pasal mu takut. Tu je. Baik. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qulub bani Adam kullaha baina asbayn min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ni hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata, saya mendengar sendiri Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati keturunan anak Adam berada di antara 2 jari-jari Allah. Gitu. Bermakna nak lipat gini boleh, nak gini boleh. Tuhan nak ambil dia tak gitu boleh, tak begini boleh. Itu hati anak Adam. Allah membolak-balik keadaan yang sesuai dengan kehendaknya. Sebab tu qulub ataupun qalb ini disebut benda yang tidak ada muka dia. Kalau pinggan ni muka depan, ni muka belakang. Betul tak? Kalau meja ni hak depan, hak belakang. Kalau pintu rumah, sana depan, sana belakang. Qalb ni macam bola. Dia boleh pusing kat ni, dia boleh pusing kat ni. Bila-bila masa. Kawan ni tendang kat ni, dia pusing kat ni. Hak ni tendang kat ni, dia pusing kat ni. Kemudian Nabi ajar kita doa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membalik-balikkan hati, palingkanlah hati-hati kami ala ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Kerana puncak kepada pahala iaitu taat. Kemuncak pada pahala. Saya biasa sebutlah kuliah saya. Kemuncak pada dosa, maksiat. Kemuncak pada pahala, taat. Dia panggil ta'ah, 1. Dia panggil hasanat, 2. Dia panggil thawab, 2, 3, 4 perkara tu dia panggil. Kali sawab, empat ni lain-lain. Ni kita tak boleh buka. Karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam bab Hujjatullah Al-Balighah, kitab dia. Di antara benda dia sebut taat. Taat ni kemuncak kepada ibadah.
Sebab tu Nabi kata ala ta'ati, kepada ketaatan. Orang yang beramal dengan ketaatan dengan hati dia, yang pertama dia ikhlas. Yang kedua amalan dia mesti ada dalil. Yang ketiga amalan dia kalau sembahyang tepat waktu. Yang keempat amalan dia nak Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga dia. Kalau orang kata kita amal ni jangan ingat nak syurga, tak boleh. Amal je, ikut Tuhan nak masuk syurga ke masuk neraka. Apa mu ni? Nabi aja supaya doa supaya masuk syurga. Ada juga ini zuhud tak tepat gitu ada. Ya Allah, mau nak masuk aku syurga pun syurgalah. Masuk neraka pun nerakalah, macam mana? Ingat Tuhan macam mak bapak dia. Nak bagi-bagi tak mau bagi sudah. Hei. Minta dengan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah Ta'ala sebut ni dua perkara. Bangun daripada tempat tidur, pisahkan dia daripada tempat tidur dia kerana apa? Khauf, takut. Sekali lagi, khaufan wa tama'a. Dan berharap. Berharap ni mana ada benda yang kita nak dengan Allah dan kita berharap supaya Tuhan terima. Sebab tu doa ketika mana orang sakit dia makbul. Doa ketika musafir dia makbul. Sebab apa? Pengharapan dia tinggi. Pengharapan pada siapa? Pengharapan pada Allah. Dia sakit, dia berharap supaya Tuhan sembuhkan dia. Tu ya pengharapan dia. Betul, kita tengok orang sakit dia nak apa? Tak apa, tak nak apa-apa pun. Dia nak suruh kita doakan dia je. Tapi kalau duit tu ambil juga dia tetap bawah bantal gitu ya. Nah, kalau benda lain dia tak ambil dah. Nak apa pun tak ambil. Nak suruh sihat je. Nak suruh sihat, pengharapan dia pada Allah supaya sihat tu tinggi. Orang musafir gitu juga. Pengharapan supaya Tuhan jaga dia tu sepanjang musafir dia, contoh naik atas kapal terbang. Bila-bila masa je Tuhan boleh buat macam-macam. Ada kawan saya pilot seorang. Oh, dia kata dia cukup takut dengan burung, dia kata. Burung, kenapa? Oi, masa kita nak naik tu, dia kata. Masa kita nak berlepas naik tu, oh kalau ada burung lah, dia kata masuk dalam tu habis dia kata. Jatuh terbakar. Kalau burung halus-halus tak apalah, dia kata. Kalau burung besar-besar masuk, macam burung warna putih, macam burung bangau tu, habis. Bila lepas je ruangan ni, atas tu, lega kan sebab burung tak naik atas dah. Kecil benda je burung. Nah, tapi dia kata takut. Pengharapan dia supaya selamat. Masa dia musafir supaya selamat. Masa dia sakit supaya sembuh. Doa dia mustajab masa tu. Doa mustajab. Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Sebab tu dia kata pentingnya pada akhir usia kita mengingati pentingnya keharusan kita memperhatikan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, menjadi peringatan kepada kita semua. Yang pertama, husnul khatimah, pengakhiran yang baik, iaitu seorang hamba sebelum dia meninggal diberi taufik menjauhkan semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah. Dia bertaubat daripada maksiat dan dia serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga akhir meninggal dunia. Dalil yang begini Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kata, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahihul Hakim fil Mustadrak. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, itu kebaikan yang berpanjangan, nescaya maka Allah manfaatkannya untuk diri dia dan untuk orang ramai. Para sahabat bertanya bagaimana Allah Ta'ala manfaatkannya. Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, Allah memberi taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Allah, kita minta kita lah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita. Amin, insya-Allah. Sebab tu kita jangan nilai seseorang
Kita boleh nilai tengok seseorang, tapi akhir dia kita tak tahu macam mana. Seseorang yang buat jahat, tidak ada perkataan di mulut kita bila kita kata Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Kita dengar orang tu tak dapat hidayah, Allah yahdi, mudah-mudahan Tuhan beri hidayah ke dia. Tuhan boleh bagi pada siapa yang dia nak. Yang kita takutnya apabila seorang tu berada dah di tempat yang baik, tapi akhir dia Tuhan nak paling dia. Yang kita akan sebut sebentar lagi. Nabi SAW ajar kepada kita semua doa. Di antara doanya supaya mati dalam keadaan baik, kesudahan hidup dalam keadaan baik. Macam tadilah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kesudahan tu hak paling penting sekali. Macam kita tengok cerita Hindustan, akhir dia tu macam mana. Waktu kita nak tengok akhir dia, episod akhir nak tengok macam mana. Kalau orang tu bersemangat betul-betul, memang Allah Ta'ala nak jaga dia. Sebab itu kita perlu pada rahmat Allah dan penjagaan Allah, kita perlu. Dan Allah Ta'ala telah janji menurut Isa Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Nabi tak sebut terang-terang, kamu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Bila Tuhan jaga kamu, maka Tuhan manfaat besar diri kita terhadap atas muka dunia ni, terhadap diri kita sendiri kepada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Ta'ala memberi taufik untuk beramal soleh, amal dia ikut Nabi sebelum daripada dia mati. Mungkin zaman muda dia ni boleh tahan juga perangai dia, tak boleh tahan. Tuan-tuan ada sejarah zaman muda masing-masing tak? Saya ni muda lagi, dan saya akan jadi lanjut usia tua macam tuan-tuan semua. Tuan-tuan hak depan saya ni dah pernah rasa zaman muda dah. Saya tengah muda lagi, akhirat tahu lagi macam mana. Cuma perlu minta dengan Allah lah akhir yang baik. Tuan-tuan ni akhir dah ni, nak akhir dah ni. Kemarah saya sebut gitu, nak mati dah ni, senang gitu. Tak? Akhir dah ni. Adakah akhir ni nak tak baik lagi? Allah, dalam usia tu akhir-akhir tu projek lagi. Tak berhenti lagi duk cari projek sana sini ya Allah, duk bawa file pergi mari cari projek. Macam tak cukup lagi makan atas muka dunia dengan anak-anak pun dah bagi, dah ada kereta, dah ada rumah, tak cukup. Duit banyak lah tu, kalau nak kira rumah dengan duit hak dalam bank tu cukup dah. Nah, cukup dah kalau kira. Tak rasa takut hidup lama. Hidup lama lagi, takut hidup lama. Nak hidup sampai berapa tahun? 100 tahun. Tak tengok orang hidup 100 tahun macam mana? Tak tengok? Oh, bongkoknya lagi. Ada hak 90 segar pun ada. Ada juga 90 segar lagi pun ada juga. Nabi tak boleh pergi dah. Mata pun tak nampak dah, telinga pun tak apa nak dengar. Duk tu. Bang, duk gitu. Nak cakap dengan cucu pun, cucu pun cakap kuat. Pergi mana Tok Wan? Cakap, duk gitu. Orang tengok cucu dia, dia kata cakap dengan Tok Wan dia kuat. Nak Tok Wan dia pekak. Tak dengar. Biar akhir dengan manfaat tak apa. Seorang syekh kita, Dr. Abdul Karim Zaidan, pengarang kitab usul fiqh yang terkenal, umur 90 lebih. Mati dia saya rasa umur 100 lebih. Umur 90 lebih duduk mengajar universiti. Anak murid tolak orang kursi roda. Bongkok sampai duduk gitu. Tak boleh nak tunduk dah, bongkok sangat dah. Mata pun tak nampak dah, pakai kanta pun tak nampak dah. Anak murid kena baca hadis, kena baca kitab bagi kita guru. Tapi ingatan Tuhan bagi, ya Allah. Suara pun tak apa, dia tengah mengajar, sedar-sedar bunyi. Tidur.
Nah, anak murid sebelah ni, dia buat gitu. So tok guru bangun nak gerak, tok guru dah. Dia pun bangun, dia celek mata, waqala haddatsana. Dia ingat balik, dia berhenti. Allah hebat. Tu Allah Ta'ala manfaat usia dia. Ulama di Saudi seorang nama Syekh Muhsin Abbad. Umur 90 lebih juga. Bini 4 orang. Anak hak bosu, bini nombor 4 tu umur 16 tahun. Hebat. Orang tanya Syekh kenapa panjang umur, dia kata mu nak panjang umur mu kena bini ramai. Jangan marah orang puan belakang tu. Tu dia. Hebat dia. Saya ingat ke hak tolak dia tu cucu dia. Saya pun tanya dia, cucu dia kata tak, anak hak bongsu paling kecil sekali. Tolak ayah pergi mengajar. Hak baca hadis depan dia tu profesor lagi, doktor lagi bagi hadis. Anak murid dia. Anak murid dia. Kehebatan dia boleh ingat. Boleh ingat. Kalau orang baca waqala haddatsana Ahmad waqala haddatsana dia boleh tahu Ahmad tu mari di mana, mari sanad dia gini. Kehebatan Tuhan bagi. Sebab apa? Hidup dia dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Kita nak gitu tuan-tuan. Walaupun kita bukan syekh, walaupun bukan tok guru, tapi nak biar hidup dengan ilmu. Mulut tu dengan Quran. Mulut tu dengan Quran. Kalau melatah subhanallah begitu. Melatah makmum dia kata. Melatah tu. Nah, subhanallah tengok apa? Allahu akbar. Tengok apa dia? Allahu akbar. Tengok apa? Subhanallah. Boleh lekmak alhamdulillah. Benda-benda yang begini ni kita lazimi, sebut-sebut zikir begini ni kalau kita tua esok-esok lagu tu. Kita tak cakap mengarut malaikat Quran. Malaikat Quran. Dan kekuatan Al-Quran ni tuan-tuan, Allahu akbar, luar biasa orang yang kuat dengan Al-Quran. Ada mocik di Terengganu masuk surat khabar tu seorang. Mati dah dia. Allahumma ghfirlah. Baru mati. Umur dia dekat 100 lebih, 108 tahun. Terang mata baca Quran, mulut lancar baca Quran. 108 tahun. Sebab apa? Dia kata mocik baca Quran, orang wartawan tanya habis berapa? Dia kata dalam seminggu tu habis. Dia kata. Seminggu habis, 30 seminggu habis. Kita boleh habis bulan puasa sebulan tu. Sebelah kambing. Pulut kuning. Dah, apa habis dia kata bulan puasa tahun ni Quran. Kawan tu seminggu sekali habis Quran, seminggu sekali habis Quran. Nah, kalau cerita anak-anak dia cerita tu, akhir hidup dia tu. Akhir hidup dia tu. Dia duduk nak mati, nak dekat-dekat subuh. Dah dia menyawa tak boleh dah. Dia baca apa? Dia baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala. Dan anak dia tanda, tengok tanda Quran mak dia duk baca tu, memang pada hari tu dia tanda dekat surah Tabar tu lah. Juzuk yang ke-29 tu lah. Bermakna satu juzuk lagi dia nak habis. Tapi Allah Ta'ala ambil nyawa dia dulu. Matilah keadaan baca Quran. Sebab Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Sebab apa Tuhan nak beri kebaikan? Sebab di atas muka dunia dia melazimi kebaikan. Dan kalau melazimi cerita Hindustan, puas-puas hadut saja cerita Hindustan. Nak mati, nanti nak ketik-ketan gitu. Dah. Jadi Hindustan lah jawab dia tuan-tuan. Kalau nak mati. La'uzubillah min zalik. Husnul khatimah mempunyai beberapa tanda berdasar pada hari Nabi. Kita tengok tanda dia. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan dia kepada kabar yang gembira ketika mana dia menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat yang ke-30.
Mereka yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami lah Allah, summa istaqamu, kemudian tetap pendirian sampai mati dengan rabbuna Allah. Kita sebut saja ke rabbuna Allah ni. Apa dia makna rabbuna Allah? Perkataan Rabb makna Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mengurus tarbih segala-galanya. Orang yang kata Rabbuna Allah, dia kena ada syukur. Angkat azan dulu. Kita beri laluan 5 minit kepada azan. Lepas ni kita sambung. Panjang lagi ni, InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Tuan-tuan sekalian, Rabbuna Allah, iaitu mereka mengaku bahawa Tuhan yang mentadbir segala-gala, yang buat semuanya Allah. Makna akidah dia betul. Rabbuna Allah ni orang yang akidah betul dan amalan dia betul, iaitu amalan ikut Nabi SAW. Dia mesti gitu. Amalan ikut tok guru, ikut apa tak sampai ke Nabi, tak ada kira amal yang soleh. Tak dikira. Sebab tok guru, ustaz, ulama, nama apa, dia tidak boleh nak buat amalan. Dia hanya bagi tahu amalan hak Nabi buat saja. Tu tugas dia. Nak reka amalan tak boleh. Sebab apa ustaz? Benda baik apa salahnya? Kalau nak kira gitu, tak kira Nabi, dia kira benda baik molek. Apa guna Nabi? Kalau kita fikir benda baik, eloklah. Lepas sembahyang isyak tadi, kita sembahyang sunat lepas pada isyak tu buat Jumaat ramai-ramai. Baik juga. Sebab apa buat Jumaat baik? Kalau tak buat gitu ustaz, mana ada orang buat? Super. Jangan guna fikiran awak baik, guna dalil tu baik ke tak baik. Guna fikiran, makin banyak mazhab atas muka dunia ni. Dah ya jadi mazhab banyak-banyak tu kenapa ustaz? Mazhab banyak tu dia faham hadisnya begini. Masalah awak buat tak adalah hadis. Kalau adalah hadis, bawa salah ambil hadis. Tak betul daripada sudut istidlal. Kita mengambil dalil ni, ada satu bab iaitu khata' lil istidlal. Bab kesalahan dalam mengambil dalil, tidak menjadi amalus salihat. Orang begini malaikat tak turun ke dia? Tak turun. Hatta dia baca doa pendek-pendek, doa zikir-zikir yang Nabi tak ajar. Sebab semua zikir Nabi ajar, masuk masjid, turun masjid, makan, semua Nabi ajar. Tujuan apa? Tujuan urusan kita tidak dimasuk campur oleh syaitan. Itu tujuan dia. Hatta kita duduk dengan isteri kita, duduk dengan isteri, doa ketika mana bersetubuh, syaitan tak masuk campur. Sebab itu memang Nabi ajar. Doa ketika makan, kul samillah, bismillah. Lepas tu ambil makan ke tangan kanan, makan hak dekat-dekat. Syaitan tak masuk campur urusan kita. Sebab apa? Sebab kita makan guna hak Nabi. Naik kenderaan. Sebab tu Nabi tak ajar nak makan apa, dia ajar cara nak makan. Nabi tak ajar suruh naik unta ke naik apa. Nabi ajar doa naik kenderaan. Naiklah kapal terbang, ke helikopter, ke jet peribadi ke, baca doa hak Nabi ajar tu, selamat. Itu cerdik Nabi. Oh kalau gitu ustaz tak boleh makan, pelaku tom yam tak boleh makan. Mu tak cerdik. Sebab tu saya kata Nabi ajar cara makan, Nabi tak ajar nak makan apa. Nabi ajar naik kereta. Ke Nabi ajar naik kereta? Tak. Nabi ajar naik unta? Tak. Nabi ajar doa naik kenderaan. Sakhara lana hadha. Ni kenderaan ni, hak Tuhan bawa ni, nak pergi ke mana-mana. Tu Nabi ajar. Cerdik Nabi ni. Kita je kurang cerdik sikit. Nabi ni cerdik. Dia cerdik, dia tahu akan datang tu keperluan manusia menambah. Oleh kerana menambah, manusia akan cari benda-benda yang mudah untuk keperluan dia. Kena bezalah buat ibadah dengan buat benda yang memudahkan ibadah lain. Baik, ustaz mengajar, ustaz pakai mikrofon, mengajar ni ibadah macam mana? Nabi sama tak ada mikrofon, ni apa keperluan. Sebagaimana Utsman mengumpulkan Al-Quran, walaupun Al-Quran tidak terkumpul pada zaman Nabi,
Adakah Uthman buat benda Nabi tak buat? Betul. Tetapi Uthman memudahkan orang buat ibadah. Memudahkan orang buat ibadah tu lain. Ni buat kolah masjid, buat tandah masjid ni zaman Nabi. Mana ada benda ni? Tapi memudahkan orang buat ibadah. Otak ni biar terbuka luar. Jangan jadi sempit sangat. Terbuka luar. Tengok Nabi ni dari perspektif yang luas. Nampak Islam tu cantik. Islam tu mudah. Ni benda yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Orang ni, malaikat turun ke dia. La takhafu wa la tahzan, yang takut jangan gentar. Dengan apa ni, syurga yang dijanji kepada kamu. Itu asas dia, siapa sahaja husnul khatimah, mesti Rabbuna Allah. Akidah dia ada. Barulah dia pergi kepada tanda-tanda. Tanda-tanda macam mana? Baik. Tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, mati dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab dalilnya riwayat Al-Hakim bahawa Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Al-Hakim. Barang siapa yang akhirnya ucap la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Akhir sebut la ilaha illallah. Doa malam ni berdoa jangan putus. Jadi kalau akhir kalam kami la ilaha illallah, dia boleh sebut la ilaha illallah. Dia boleh sebut la ilaha illallah ni masa sekarang ni sebab tak mati lagi. Tapi nak mati tu bila syaitan mari, Imam Ghazali sebut apa? Syaitan mari kiri kanan. Ada hak menyerupai kawan ni mari macam-macam. Hak kiri pun mari, hak kanan pun mari. Berebut dengan malaikat ni. Dah kali hidup atas muka dunia, duk kawan dengan malaikat dah. Malaikat lah ajar dia. Tapi dia atas muka dunia ni, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Atas muka dunia ni tolak peringatan Allah, Quran pun tak mau baca, benda tu pun tak mau buat, aman pun tak mau buat, hak Nabi ajar pun tak mau ikut. Nuqayyid lahu syaitan, diri tu penuh dengan syaitan. Tuhan kata fahuwa lahu qarin, syaitan jadi qarin, sahabat yang rapat dengan dia. Kalau mati nak ikut malaikat, syaitan sahabat dia dah. Sahabat dia dah. Allah. Ni nak puasa pula ni. Kejap je dunia ni. Tak puasa pula. Kejap Syaban, Ramadan. Tetap minta doa dekat Allah Ta'ala ni supaya panjang umur biar jumpa Ramadan. Takut mati esok. Jangan minta biar sampai lepas Ramadan. Nak mati pun Tuhan. Tahan dulu. Nak Allah Ta'ala boleh buat biar lepas Ramadan nak kira lepas Ramadan pula. Lepas Ramadan minta pula, ya Allah biar jumpa Ramadan akan datang. Tak mati seumur dah gitu. Mati juga. Nah, tapi ini biar tahan dulu nak mati ni sebab nak jumpa Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan. Ya Allah Ta'ala beri nikmat yang besar, keampunan yang melimpah ruah pada kita. Allah Ta'ala ni memang dia nak masuk kita, memang dia nak suruh kita masuk syurga sangat. Memang gitu. Dia tak mahu kita masuk neraka, tak mahu. Dia sebut habis perancangan syaitannya begini, kaum lawan nabinya begini, habis dia sebut. Komplit perangai-perangai manusia lawan Allah ni. Dia buat mari siap dengan tokoh-tokoh dia. Nama Fir'aun, nama Qarun, nama Namrud, nama macam-macam lah. Ni tokoh lawan aku ni. Hak perangai manusia, walaupun Fir'aun, Qarun semua mati lama dah. Tapi perangai tu ada pada manusia sampai kali. Hak lawan Nabi, musyrikin. Hak lawan Nabi, ahlul kitab. Hak lawan Nabi, munafik. Ni hak lawan Nabi semua ni. Hak munafik lawanlah senyap. Senyap lawan. Duduk depan Nabi, an asyhadu Rasulullah, kamu Rasulullah. Duduk belakang Nabi, gini. Duduk depan Nabi begini. Mojo tak ada orang panggil tak nampak muka munafik ni. Kalau tidak habis saya nak rumah pancung belaka dah. Tak tinggal saya kau habuk pun. Nah, habis kena pancung ke saya nak rumah orang munafik ni. Kalau nampak atas kepala tu munafik. Mojo tak nampak. Dia mari depan Nabi, nashhadu innaka la Rasulullah.
Aku bersumpah bahawa kamu Rasulullah. Allah Ta'ala kata, wallahu yashhadu innaka rasul. Aku juga bersumpah Muhammad Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Aku nak bersumpah juga munafik ini pembohong. Tu benda yang Allah Ta'ala sebut pada kita. Allah, usahalah mati sebut la ilaha illallah. Orang ada tauhid, kena Allah Ta'ala, mati malaikat mari suruh sebut la ilaha illallah. Yang kedua, meninggal dalam keadaan keningnya berpeluh, berdasar pada hadis Buraidah Al-Hashib radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, mautul mu'min bi'irkil jabini, iaitu rawahul Ahmad wa Tirmidzi, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening, peluh di kening. Allahu Akbar, bahagia. Tengok orang mati baik-baik ya, peluh di kening, dia nampak mutiara, macam mutiara keluar. Badan dia mati mana ada peluh lah, tapi berpeluh. Itu di antara husnul khatimah, mati yang baik. Kita tak tahu apa dah orang yang tengok kita. Orang yang tengok kita mati baik ke tak baik. Ya Allah, kita tengok mati. Tuan-tuan pernah tengok orang mati depan mata tuan-tuan? Saya pernah tengok mati depan mata saya. Dalam Masjid Nabawi, duduk sebelah kita, Pak Cik seorang. Mula-mula sampai tu dia duduk sah kita, dia tengok, dia senyum kita, dia salam. Tua dah Pak Cik tu. Orang Maghribi je. Saya tanya dia mari mana? Maghrib, dia kata. Maghrib makna bukan semaya Maghrib. Maghrib makna Morocco lah. Maghribi. Oh. Dia senyum, dia duduk baca Quran. Hari Jumaat dia mati. Lepas hari Jumaat dia mati. Duduk tu tahiyat akhir jatuh. Tepi saya betul-betul jatuh. Duduk gitu pun. Saya duduk sebelah ni. Jatuh belakang, tengok dia, tangan dia duduk gitu, mati tu, tangan duduk gitu. Kawan ada Pak Cik seorang tu suruh ngucap dia, tangan dia duduk akak, tangan tenang, dia mati tak ada gitu. Tengok kak dia Maghribi apa, kita serah pada Masjid Nabawi suruh urus. Lepas Jumaat tu depan dia lama urusan nak masuk masjid, sembahyang Masjid Nabawi ni, orang luar dia lama sikit. Mungkin subuh esok sembahyang jenazah dia. Tuhan bagi dia mati baik. Dan kita tengok kematian baik. Menangis saya, Allah. Nak apa? Nak mati begitu. Dan nak mati di bumi Madinah. Tu je kita minta dengan Allah. Ni nak pergi Mekah pula ni, tapi jangan mati lagi. Tunggu. Nah. Jangan mati lagi. Allahu Akbar. Tengok dia mati tu rasa, oi cemburunya dia mati gitu. Sebab kematian yang baik. Dalam masjid, lepas pada solat, mati diampuni Allah Ta'ala. Matilah keadaan tangan duk gitu. Bukan satu Malaysia ni, orang Maghribi. Dah. Mati la ilaha illallah. Tauhid maknanya Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumaat. Ataupun meninggal malam Jumaat atau siang dia, hari Jumaat. Berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamut yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatul qabr." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Tidak seorang muslim meninggal pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, malaikat Allah menjaga daripada fitnah dan siksa kubur. Dengan syarat tadi, Rabbunallah. Itu syarat dia. Dia dengar hadis dia kata Cina tu mati malam Jumaat je kok, dia kata. Ada aja kubur dia. Dia perbahasa yang banyak dia kalau ulama. Syaratnya Rabbunallah, itu nombor satu sekali. Akidah tu nombor satu. Allah. Ada akidah boleh beramal dengan hak Nabi. Lepas tu mati malam Jumaat boleh, oh bahagia dia, bahagia dia. Mati malam Jumaat kalau boleh ke bumi sebelum Jumaat. Cepat-cepat. Orang kita ni kalau bak ke bumi tunggu anak. Tunggu apa? Tunggu mati dah. Tunggu kiamat tu. Tak boleh lah Ustaz nak tengok tak saat terakhir masa mu hidup, aku nak tengok banyak-banyak.
Masa mu hidup tu, buat apa mu tak video call ke mak mu? Buat apa mu nak tengok muka mak mu masa hidup tu? Nak mati, nak tengok pandangan terakhir. Mengarut belakang ni. Sungguh, ni mengarut. Oh, dia kata, tak apa Ustaz, tak apa mana dalil dia. Nabi suruh segerakan. Segera makna segera. Ni ayah tak ada ni. Kalau balik dan lah, tak dan pun tak apalah. Anak hak reti, hak tahu ajaran Nabi, tak apalah mak, kita cubalah kalau dan. Kalau tak dan awak macam mana? Dan tengok, gitulah. Tapi doa tu dan selalu lagi mana dia hidup lagi. Anak tu hidup doa sampai kepada mak bapak. Jadi payah nak buat amalan ke mak bapak tu kenapa? Kena panggil tok lebar ramai-ramai. Sembelih kambing seekor. Baru boleh buat amalan pada mak bapak. Gitu. Benda hak ayah kita buat baik, mak kita buat baik, kita buat baik. Kita ikut dengan niat ikut mak ayah kita dan mak ayah kita tunjuk benda yang terbaik. Sampai amalan. Takkanlah semasa kita jadi anak pada mak ayah kita tak ada benda yang baik dia buat. Mustahil. Ayah dan mak yang baik dia mesti tunjuk contoh yang baik. Betul, contoh yang baik mesti ditunjuk. Sebab tu Islam ajar bahawa mati mak ayah kita kena buat baik kepada rakan-rakan dia. Rakan dia tu, sahabat dia masa dia baik tu, kita anak ni kena buat baik dengan dia. Buat baik dengan siapa? Rakan ayah kita tu. Hak dia baik tu. Hak dia biasa tolong, kita tolong dia. Meneruskan kebaikan ibu bapa kita. Tak payah panggil tok lebar, tak payah sembelih kambing. Tu pun cukup anak tu nak tolong mak ayah dalam kubur. Understand? Cakap putih yang faham. Allah Ta'ala jaga daripada fitnah kubur, siksa kubur. Kerana dalam kubur ni sama seorang. Tu masalah lain selkom pun tak ada, lain maksih pun tak ada. DJ ke you mobile ke tak ada. Aku takut tuan-tuan pernah terima lah WhatsApp daripada arwah ayah. Lari aku rasa. Apa khabar anakku? Ayah dalam kubur sihat sentiasa. Lari dah. Tak pernah terima lagi WhatsApp ke email ke daripada orang dalam kubur. Dan terputus hubungan. Kita je boleh doakan dia. Allahu Akbar. Yang keempat, tanda husnul khatimah mati syahid. Nak habis dah ni, mati syahid. Atau mati saat menempuh perjalanan di medan jihad, atau mati penyakit taun, mati lemas. Bagaimana hadis Muslim yang mana Nabi SAW menyebut bahawa siapakah orang yang mati syahid menurut kalian? Para sahabat mereka yang terbunuh di jalan Allah, iaitu berperang dan mereka syahid. Rasulullah bersabda, kalau begitu sikitlah orang mati syahid di kalangan umat aku. Mendapat pahala mati syahid maknanya gitu. Hak syahid betul di medan berperang tu. Hak sahabat berfaham gitu, kita berfaham gitu. Nabi kata kalau dia mati dalam keadaan dia terbunuh jalan Allah, maka dia syahid. Dia mati kerana sakit taun, wabak yang merebak, maka dia syahid. Dan barang siapa yang mati sakit perut, maka dia syahid. Barang siapa mati tenggelam, maka dia syahid. Mati lemah, syahid. Dapat pahala syahid. Kemudian mati dalam runtuhan. Mati dalam runtuhan, gempa bumi, runtuh semua sekali. Yang Nabi sebut juga orang mati syahid itu 5, iaitu mati penyakit taun, mati sakit perut, mati tenggelam, mati kerana runtuhan, maka dia syahid di jalan Allah Ta'ala. Itu di antaranya. Dan tanda khusus bagi wanita husnul khatimah itu mati ketika mana melahirkan anak. Ke mana hamil. Dalilnya Al-Imam Ahmad dan selainnya meriwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Dan wanita yang dibunuh anaknya kerana melahirkan. Dia melahirkan anak, Nabi kata terbunuh dia, mati dia kerana melahirkan anak, termasuklah syahid. Kerana anak itu akan menarik dengan tali pusat ke syurga Allah. Allah, orang perempuan besar ni. Orang perempuan besar. Dia mati dalam keadaan duduk gitu, mati dia mati syahid. Walaupun isteri dia sedih. Sedihlah 4 hari. Jangan bimbang lah, janda ramai lagi. Dah, tu dia. Sedih tu kau kebayanglah bini mati. Allah, mati tengah mengandung. Ada sahabat saya baru ni, dia ngaji Jordan. Isteri dia baru meninggal bulan lepas. Mengandung 6 bulan. Cikgu mati dalam kelas, sama mengajar jatuh mengandung.
Sedih dia, mati syahid Tuhan bagi kepada isteri dia. Kenapa? Itu janji Nabi SAW, mendapat pahala mati syahid. Cuma syahid dunia ada, syahid akhirat ada, syahid akhirat saja, tu macam-macam lah perbahasan. Mati terbakar, kebakaran juga disebut sebagai mati syahid berdasar hadis daripada Abu Dawud. Baik, Allah, itu di antara mati dan meninggal ketika mana menjaga wilayah ataupun menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan juga mati syahid. Itu yang ada berkata Muhammad Adib mati syahid tu. Kerana tu mati dalam tugas yang Allah, yang manusia beri pada dia, dia jaga amanah tugas tersebut. Menjaga-jaga sempadan, jaga kedaulatan negara. Kalau niat betul-betul tu mati syahid. Mati syahid Tuhan bagi. Pahala mati syahid Tuhan bagi pada dia. Dan meninggal dalam keadaan melakukan amal yang soleh. Maka mati juga mati meninggal ketika semayang dan sebagainya, ketika solat, ketika baca Quran. Maka mati dia juga mati syahid. Baik, itu adalah husnul khatimah. Faktor yang penting yang sebab mereka mati dan husnul khatimah itu mereka tidak syirik kepada Allah. Dan mereka berharap hanya kepada Allah, dan mereka hanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak begini mesti husnul khatimah. Kemudian su'ul khatimah, mati yang buruk. Mati yang buruk adalah lawan kepada apa yang saya sebut banyak-banyak tadi. Dan orang yang mati buruk ni Allah Ta'ala sebut walau tara, ketika mana mulai tengok az-zalimina fi ghamaratil maut, orang zalim ketika mana dia menghadapi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat menghulur tangan. Hulur tangan tu bukan nak bersalam, tapi malaikat pukul wajah dia. Malaikat tendang belakang dia. Akhriju anfusahum, keluar roh kamu pada hari ini. Roh tak mau keluar sebab cinta ke dunia lagi. Sayang ke dunia tu sampai tak mau keluar roh tu, nak hidup lagi. Orang yang beriman, dia mati, dia tengok Allah pada rafiqul a'la, apa yang Nabi sebut. Nabi perkataanlah Nabi, aku memilih Allah, aku memilih Allah sebab ada syurga dah. Dalam kubur dia itu dibuka dah lorong pintu ke syurga Allah. Kubur dia jadi taman-taman syurga. Bagi orang mati husnul khatimah. Tapi hak su'ul khatimah tadi, dihimpit kubur satu hal, malaikat mari tanya satu hal. Tanya pula soalan Allah, soalan semua hak boleh kita jawab atas muka dunia ni. Tapi hak jawab sebenarnya itu amalan kita yang menjawab. Malaikat pula kita tak pernah kenal dia. Kita tak biasa minum air ke malaikat? Boleh tahan kalau biasa bayar air ke dia? Biasa makan roti canang dengan malaikat ni, malaikat mari tanya, kita ni biasa makan roti canang dua ni. Aku pernah belanja mu lah. Bawa kira molek-molek tu boleh pakai kabel lah kalau begitu. Dah muka dunia ni boleh lah pakai kabel. Nak tukar sekolah pakai kabel. Hak ni kabel boleh lah. Pasang kabel banyak-banyak tak muka dunia ni. Sebab sama-sama orang ni malaikat. Tak ada kabel-kabel, tak ada. Yang paling teruk bila Allah Ta'ala buat mari, malaikat buat mari, mu kena siapa orang ni. Buat mari muka Nabi. Gambar Nabi ke, nama Nabi ke, wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi hak dia buat mari tu Nabi, berdasar pada hadis. Saya tak tahu tu sebab saya tak mati lagi. Saya tahu tu sebab apa? Sebab hadis Nabi sebut gitu. Kena yakin Nabi ni mu kena tak? Orang yang buat benda yang Nabi tak buat, tentu tak kena Nabi. Jangan harap, jangan harap. Ni hak Nabi marah sungguh ni. Hak malaikat halau daripada telaga Kausar hak ni. Pandai-pandai nak buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Tidak dibuat oleh para sahabat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau benda yang kita buat ni kita rasa terbaik, nak tengok sahabat buat ke tak? Tabi'in buat ke tak? Sahabat pun tak buat, tabi'in pun tak buat, kita nak buat. Itu ke agama? Kalau benda yang kita buat tu kita fikir baik, tak dan kita tuan-tuan, dan ke sahabat dan ke tabi'in. Dan sahabat orang yang selalu bertanya dengan Nabi, ayyu a'malu afdal, ayyu a'malu afdal, amal apa yang paling baik? Paling baik dia tanya. Dia tak tanya ustaz, doa apa? Ustaz tu pun ajar doa ni, pendek-pendek surah Rasulullah, jangan panjang-panjang sangat. Tu orang Melayu tanya.
Ada sahabat tak tanya gitu. Macam mana kita nak hadap Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Dia bersungguh sangat lawan Nabi tu. Sungguh lawan Nabi siang malam. Sungguh tak mau ikut Nabi tu. Tak boleh, aku tak nak buat aku ni. Kita nak, bersungguh. Jumpalah mu mati esok. Jumpa mu mati esok, mu tahulah macam mana keadaan. Masa di atas muka dunia ni, ikutlah hawa nafsu nak ikut, tak apa. Kata nak kata apa pun. Nak kata orang tu gitu, nak kata orang ni begini, nak kata kau tu salah. Kata pergi. Kita kata salah, mengikut apa yang Nabi kata salah. Tu je tugas ulama. Tugas saya kata yang Nabi sebut. Tu je. Tugas saya bukannya ambil benda lain yang Nabi tak sebut. Celaka besar saya. Akhirat kalau tak sebut gitu. Sebut yang Nabi tak sebut. Celaka besar. Ni kita boleh ambil. Awak ambil mana baca ni? Tak syah saya mimpi. Tak syah saya mimpi. Sikit-sikit mimpi. Sikit-sikit mimpi. Allah. Apa? Agama ni tak sempurna. Sehingga tak syahmu kena mari sempurna agama ni. Agama ni masih tidak sempurna ke? Sehingga syekh awak yang kena mari sempurna agama ni. Syekh awak yang kena ajar zikir. Syekh awak yang kena mimpi. Gitu ke? Hari-hari dia sebut mimpi. Tak syekh saya mimpi. Tak syekh mu kuat tidur. Itu hak mimpi tu. Takkan nak mimpi gitu dengan tidak tidur. Dia kena tidur lah baru mimpi. Boleh faham tu? Letih dah aku. Sudahlah. Wallahualam. Kita jumpa lagi lain nanti insya-Allah. Dan segala su'ul khatimah tu adalah benda yang bercanggah dengan husnul khatimah tadi. Mati dalam keadaan malaikat mari cabut nyawa dengan kasar sekali, dengan mukanya beku dan sebagainya. Minta dengan Allah Ta'ala insya-Allah dan husnul khatimah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.